Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa nusnihi wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Sadaqallahul azim. Qalat ahumul lazina ya'maluna bil ma'asi wa yakhafun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la, walakin humul lazina ya'maluna bit ta'ah wa yakhafuna an la tuqbala minhum. Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kata dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sepotong ayat daripada surah Al-Mu'minun. Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi, dia tanya Nabi tentang ayat 60 surah Al-Mu'minun. Allah berfirman dalam ayat itu, wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Maksud dia, dan orang-orang yang buat apa yang Tuhan suruh buat, tetapi hati mereka masih lagi gemetar. Itu ayat 60 surah Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat itu, kata Allah, ada sekumpulan manusia, ada segolongan manusia, dia buat apa yang Tuhan suruh. Tapi yang peliknya, walaupun dia buat apa yang Tuhan suruh, wa qulubuhum wajilah, hati duk rasa ketak juga. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ahumul lazina ya'maluna bil ma'asi wa yakhafun. Dia kata, adakah depa ni merupakan orang-orang yang buat maksiat kemudian depa takut? Adakah maksud ayat tadi ini, maksud dia orang tu orang yang buat maksiat, so lepas dia buat maksiat dia takut kot dia kena azab dengan Tuhan? Adakah orang yang dimaksudkan dalam ayat itu ialah orang yang buat maksiat? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Nabi kata, tak. Walakin humul lazina ya'maluna bit ta'ah wa yakhafuna an la tuqbala minhum. Nabi kata, tak, bukan orang yang buat maksiat, tapi yang dimaksudkan dalam ayat 60 surah Al-Mu'minun itu ialah orang-orang yang buat benda taat. Tuhan suruh semayang, dia semayang. Tuhan suruh puasa, dia puasa. Tuhan suruh turut Quran, dia turut Quran. Tuhan larang dia buat beberapa benda, dia tidak buat benda yang Tuhan larang. Mereka ni adalah orang yang taat. Wa yakhafuna an la tuqbala minhum. Tapi mereka takut kalau benda baik yang mereka buat Tuhan tak terima. Takut macam tu.
Mereka ini adalah orang Islam yang betul-betul beriman dengan Allah, yang mereka takut. Mereka semayang, mereka takut semayang mereka Tuhan tak terima. Mereka puasa, mereka takut puasa mereka Tuhan tak terima. Mereka bagi sedekah, mereka takut sedekah mereka Tuhan tak terima. Mereka pergi Mekah buat haji, mereka takut haji mereka Tuhan tak terima. Mereka buat semua benda yang Allah suruh buat, tapi dalam hati mereka tersimpan rasa takut. Takut kalau amalan tu Tuhan tak terima. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, fahamnya ialah orang Islam yang benar-benar beriman dengan Allah adalah orang yang mempunyai sifat ini. Sifat sentiasa fikir macam mana nak upgrade ibadah dia kepada Allah. Dia semayang, dia dah perform ibadat semayang dia tu dengan cara yang terbaik, tapi dia takut lagi, takut kalau ibadat semayang yang dia buat tu tidak cukup baik lagi sehingga kan Allah tak mau terima. Maka sentiasalah mereka ni cuba nak upgrade ibadah mereka, sentiasa nak memperelokkan dan nak mempersempurnakan lagi ibadah yang mereka buat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini dapat ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Al-Hasan radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi aswa'in nasi sariqah? Qalu man huwa ya Rasulullah? Qala allazi yasriqu min salati. Qalu wa kaifa yasriqu min salati? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yutimmu ruku'ah wala sujudaha. La yutimmu ruku'aha wala sujudaha, atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, sukakah kamu aku nak cerita kepada kamu tentang manusia yang merupakan manusia yang paling jahat di kalangan orang yang mencuri? Nabi tanya sahabat dia, Nabi kata, aku nak cerita kepada kamu, maukah kamu dengar aku nak cerita kepada kamu tentang manusia yang dia ni mencuri, tapi kalau nak dibanding di kalangan pencuri yang banyak-banyak, dia ni pencuri paling jahat sekali. Sahabat kata, man huwa ya Rasulullah? Sahabat kata, siapa dia pencuri yang paling jahat di kalangan ramai-ramai pencuri ini ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazi yasriqu min salati. Pencuri yang paling jahat ialah pencuri yang mencuri dalam ibadat semayang dia. Nabi kata, kalau nak banding orang yang curi kereta, kalau nak banding orang curi motor, banding orang curi lembu, banding orang curi ayam, ini pencuri ini lagi jahat. Sahabat tanya, pencuri apa yang paling jahat ni ya Rasulullah? Nabi kata, allazi yasriqu min salati, iaitu pencuri yang mencuri dalam ibadat semayang dia. Sahabat tak faham. Sahabat tanya Nabi, wa kaifa yasriqu min salatih? Bagaimana yang dikatakan mencuri dalam ibadat semayang ni ya Rasulullah? Nabi kata, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Yang dikatakan mencuri dalam ibadat semayang ialah orang yang semayang tetapi rokok dia dan sujud dia tidak sempurna dilakukannya. Semayang bukan tak semayang, tapi semayang ni tak sempurna, nampak tak kemah. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala nampak tak kemah, kita sama-sama manusia pun tengok dia semayang, kita lemah. Dengan gopohnya, dengan kelang kabutnya, dengan rokok tidak ada tamak ninahnya, dengan sujud tidak ada tamak ninahnya, dengan i'tidal tidak ada tamak ninahnya, semayang itu dilakukan secepat kilat. Tutup guru lama suka buat contoh, dia kata semayang patuk ayam. Dia semayang sekadar take for granted. Jangan tak semayang. Baca betul. Jangan tak semayang. Kalau tak semayang, berdosa. Kalau berdosa, boleh pergi ke neraka. Jangan tak semayang. Tang semayang, kena semayang. Tapi semayang ni dikerjakan dengan cara yang cukup halai-balai. Rokoknya tidak ada tamak ninah, terus bangkit. I'tidalnya sami Allahu liman hamidah, tangan duk berayun lagi dia sujud dan sebagainya, tidak ada tamak ninah. Yang kata tamak ninah itu berhenti sah
pada kadar kita sebut subhanallah, tidak cepat dan tidak terlalu lambat. Itu kadar tamakninah, sekurang-kurang tamakninah di dalam fiqh menurut faham Imam Asy-Syafi'i. Maka Nabi SAW kata, mana-mana orang yang semayang kemudian semayangnya tidak disempurnakan rakaat dan sujudnya, maka ini adalah orang yang mencuri di dalam ibadat dia. Dan inilah sebusuk-busuk dan sejahat-jahat pencuri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita cek balik. Kita bila mengaji agama ni tujuan bukan sekadar kita nak himpun ilmu, bukan sekadar kita nak pukul dada habang kita sudah ada ilmu, tetapi kita mengaji dengan tujuan kita nak cerminkan diri kita sendiri. Kita muhasabah diri kita, kita tengok balik, aku semayang selama ni elok ke tak elok lah. Selama ni aku duduk semayang ni, daripada aku mula semayang umur berapa dulu sampai hari ni, sampai bila-bila insya-Allah aku nak semayang ni, adakah hak lepas-lepas aku semayang elok, yang akan datang aku akan memperelokkan semayang aku. Tanya diri kita, kemudian buat pembetulan mana-mana yang silap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man istawa yaumahu fahuwa maghbud, wa man kana ghaduhu syarran min yaumih fahuwa mal'un, wa man lam yakun fi ziyadati fahuwa fi nuqsan, wa man kana fi nuqsan fal mautu khairun lah. Maksud dia Nabi SAW bersabda, Nabi kata barang siapa yang 2 hari dalam hidup dia serupa aja. Hidup dia 2 hari, kemarin dengan hari ni dengan esok serupa. Tidak ada peningkatan dari segi amalan, tidak ada peningkatan dari segi ilmu, tidak ada peningkatan dari segi hidayah, tidak ada peningkatan dari segi kebaikan, tak ada meningkat apa. Kemarin dengan hari ni serupa aja. Kemarin tahu banyak tu, hari ni tahu banyak tu. Kemarin amalan banyak tu, hari ni amalan banyak tu. Kemarin semayang 5 waktu, hari ni 5 waktu. Kok kata kemarin 5 waktu, hari ni tambah dengan sunat rawatib dan sebagainya pun dah. Nabi kata, man istawa yaumahu fahuwa maghbun. Barang siapa 2 hari dalam hidup dia sama aja, maka dia maghbun, dia orang rugi. Dia satu orang manusia yang rugi di sisi Allah. Pasal apa? Pasal dia ada peluang. Dia ada peluang untuk mempertingkatkan ilmu dia hari ini berbanding dengan ilmu kemarin, tapi tidak direbutnya peluang itu, dia rugi. Dia ada banyak peluang untuk tingkatkan amalan dia daripada kemarin dengan hari ini, tapi dia tak rebut peluang untuk tingkat amalan, maka dia rugi. Bila mati tak boleh buat apa dah. Tumpang hidup ni, tumpang sehat ni, masa ni nak kena buat. Maka barang siapa yang 2 hari dalam hidup dia sama aja, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan kepada yang lebih baik, maka orang ini maghbun, orang ini rugi di sisi Allah. Nabi kata, wa man kana ghaduhu syarran min yaumih fahuwa mal'un. Barang siapa yang dia ni esok lebih teruk daripada hari ni, ataupun kemarin lebih teruk daripada hari ni, ataupun hari ni lebih teruk daripada kemarin, maka barang siapa yang berlaku macam tu dalam hidup dia, bukan kata makin naik, makin merosot, fahuwa mal'un. Nabi kata maka ini orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin okey dah. Kemarin okey dah, semayang 5 waktu elok dah, hari ni tinggal 2 waktu pula. Kemarin dah okey dah. Pasal apa? Pasal dia boleh tahan diri dia daripada buat benda-benda tak elok, hari ni buat pula dah. Hari ni kalau nak banding dengan kemarin, hari ni lebih teruk daripada kemarin, maka ini orang mal'un, dilaknat dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, wa man lam yakun fi ziyadah fahuwa fi nuqsan. Barang siapa tak ada peningkatan dalam hidup dia, tidak ada ziyadah, tidak ada tambah dalam hidup dia, fahuwa fi nuqsan, dianggap dia ni orang yang merosot, makin kurang. Wa man kana fi nuqsan, barang siapa yang tiap-tiap hari makin merosot, makin merosot. Minggu lepas lebih baik pada minggu ni, kemarin lebih baik daripada hari ni, maknanya prestasi dia makin jatuh, makin jatuh. Fal mautu khairun lah, maka mati lebih baik bagi dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Makna dia apa? Maknanya kita boleh buat kesimpulan bahawa kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita Tuhan masuk dalam kumpulan orang yang meningkat. Tiap-tiap hari makin meningkat. Meningkat dalam segala segi. Dari segi buat baik kita meningkat. Dari segi ilmu kita meningkat. Dari segi amalan kita meningkat. Dari segi hidayah Allah bagi ke kita, biar kita meningkat. Biarlah kita jadi satu orang manusia yang makin meningkat daripada sehari ke sehari. Satu. Yang kedua, kalau kesimpulan yang kedua, kalaulah sekiranya kita ni dah masuk dalam kumpulan orang yang buat taat kepada Allah. Kita ni alhamdulillah Tuhan dah pilih kita masuk dalam kumpulan orang yang semayang fardu ni tak tinggal, insya-Allah. Kita dah masuk dalam kumpulan orang yang ada rasa cenderung kepada benda-benda baik dan agama, alhamdulillah. Maka kalau kita sudah duduk dalam kumpulan orang yang dipilih untuk buat taat kepada Allah, pastikan kita ada rasa takut dalam hati kita. Takut kalau amalan kita tak diterima. Kena ada perasaan. Orang yang dalam hati dia rasa okey dah, orang ni rosak. Tapi orang yang dalam hati dia rasa takut kalau amalan Tuhan tak terima, ini orang petanda baik bagi dia. Bermakna dengan kerana rasa takut tu dia akan sentiasa improve, mempertingkatkan diri dia sendiri. Dan kalau sekiranya kita sudah masuk dalam kumpulan orang yang Allah pilih untuk jadi orang yang taat kepada dia, kena ada dalam diri kita rasa takut kalau dia perasaan riak. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah sebut dalam ayat dia, dan tidaklah diperintahkan kepada kamu semua melainkan kamu kena abdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas semata-mata kerana Allah. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Minta dekat Tuhan, ya Allah, janganlah bagi terselit dalam hati aku ni rasa riak nak tunjuk ke orang. Na'udzubillahi min zalik. Kalau mai perasaan tu, kelepiak pergi buang cepat-cepat. Istighfar kepada Allah, astagfirullahalazim, ni semua benda aku tak mau, setan yang buat mai benda ni kat. Dan yang ketiga, kita kena cetuskan dalam hati kita rasa takut kalau amalan yang kita duk buat selama ini tidak berkekalan, tidak istiqamah. Yang ni kena ada dalam hati kita. Mau duk bimbang dalam hati kita ni, bimbang kalau yang Tuhan bagi kat kita hari ni tak istiqamah, bimbang sungguh. Hari ni nampak alhamdulillah, minggu depan nampak rosak. Na'udzubillah. Minta, ya Allah, sekurang-kurangnya biarlah kita ni jadi satu orang manusia yang istiqamah, yang sentiasa konsisten dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma taufiqihi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, kata dia, dan tidaklah taufik itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak dapat hidayah kalau Tuhan tak bagi. Itu maksudnya. Tak dapat. Kalau Tuhan tak bagi, tak dapat. Tuan-tuan tahu ke berapa ramai orang yang tidak Islam dalam dunia ni? Tuan-tuan tahu ke berapa ramai orang Islam yang tidak semayang dalam dunia ni? Tuan-tuan tahu ke berapa ramai orang yang mengaku Islam, tiap-tiap hari mulut duk caci maki Islam, sedangkan dia mengaku dia agama Islam dalam dunia ni? Mereka ini tidak lain tidak bukan, mereka jadi begitu kerana Allah tidak bagi hidayah pada mereka. Tidak lain tidak bukan, melainkan kerana Allah tak bagi hidayah. Allah sebut dalam ayat dia, wa ma taufiqihi illa billah, dan tidaklah dapat hidayah kepada satu-satu manusia ni melainkan dengan pertolongan Allah, melainkan dengan kehendak Allah. Kalau Allah nak orang ni dapat hidayah, dapat. Tak usah siapa kata dia jahat macam mana lah, satu hari Allah bagi hidayah dekat dia. Maka hidayah itu anugerah Allah yang cukup besar. Hari ini Allah bagi ke kita hidayah, syukur banyak-banyak pada Allah. Alaihi tawakkaltu, kita kena kata kepada Allah lah kita bertawakal. Wa ilaihi unib, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Mudah-mudahan muqaddimah tu bagi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir juz'u ammah. Kita sampai muka surat 82.
Muka surat 82. Pada malam ini kita masuk surah baru. Surah Al-Ghashiyah, Makkiyah dia kata. Surah Al-Ghashiyah yang diturunkan di Makkah. Surah ini turun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Mengandungi 26 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Maksudnya, hal ataka hadisul ghashiyah, adakah telah sampai kepadamu khabar tentang kiamat? Ayat ni ayat tanya. Yang ni yang orientalis barat, George Bernard Shaw. Dia kata Quran ini tidak ilmiah. George Bernard Shaw, satu orang orientalis yang banyak buat kajian tentang Islam, kemudian dia sentai Islam. George Bernard Shaw, dia kata Quran ini satu kitab yang tidak ilmiah, yang tidak akademik. Pasal apa? Pasal Quran tidak ada tanda bacaan. Dia kata. Quran tidak ada tanda tanya, Quran tidak ada tanda seruan, Quran tidak ada pengikat kata, Quran tak ada koma. Dia kata ni semua menunjukkan bahawa kitab Quran ini kitab yang tidak akademik, tidak ilmiah. Dia kata sedangkan kalau budak-budak mengaji universiti buat tesis, dia mesti kena ada tanda-tanda bacaan ini. Tanda bacaan ini boleh menyebabkan tesis itu diterima ataupun di reject. Quran tidak ilmiah, dia kata. Bukti dia ni dia. Ayat tu terang-terang ayat tanya. Allah kata hal ataka hadisul ghashiyah. Tidakkah telah datang kepada kamu berita tentang hari kiamat? Tanya. Tapi tak ada tanda tanya. Kan? Ada ulama Islam jawab, dia kata bukan Quran tidak ilmiah, tetapi Quran diturunkan kepada satu kumpulan manusia yang ilmiah. Orang Islam ni orang yang terpelajar berilmu, walaupun Quran tidak bubuh tanda tanya, tapi orang Islam bila baca dia tahu kata itu ayat tanya. Quran ini satu kitab yang cukup ilmiah sebenar-benarnya kerana dia diturunkan kepada satu umat yang cukup terpelajar. Saja nak jawab malah tak jawab pun tak apa, puak-puak ni. Kan? Macam kita duduk dengar, duduk sembang hingap ke tepi jalan, duduk kata Islam macam tu. Jadi tuan-tuan Tok Zafi duduk tungkak motor bertengkar dengan dia. Biar pergi kat dia sudah. Duduk berhenti tungkak motor duduk bertengkar dengan dia, bukan ada punca. Puak ni dia bukan bercakap pasal dia nak cari kebenaran. Dia bercakap ni saja nak menambahkan lagi kejahilan dan nak bagi tahu orang kebodohan dan kedunguan dia ni. Tak usah duk buang masa. Maka dalam ayat ni tadi Allah kata hal ataka hadisul ghashiyah. Adakah telah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Nah, ayat ni Nabi SAW satu hari Nabi berjalan di celah-celah rumah orang di Mekah. Tengah Nabi duduk berjalan, tiba-tiba Nabi dengar suara satu orang perempuan tengah duduk baca surah Al-Ghashiyah ini. Perempuan tu baca, habis dia ulang lagi baca, habis dia ulang lagi, dia syok baca surah Al-Ghashiyah ini. Nabi SAW berhenti. Nabi tengah berjalan, Nabi dengar suara perempuan ni duduk baca surah Al-Ghashiyah, Nabi berhenti, Nabi duduk, tentu Nabi dengar. Tiap-tiap kali perempuan ni baca ayat yang pertama, hal ataka hadisul ghashiyah, Nabi jawab, Nabi kata na'am, qad ja'ani, Nabi kata. Sebab ayat tu ayat tanya, hal ataka hadisul ghashiyah, sudahkah datang kepada kamu berita tentang kiamat? Nabi kata na'am, Nabi kata ya, qad ja'ani, sesungguhnya sudah sampai kepada aku. Perempuan ni baca sampai habis ayat.
Lagi baca pula Bismillahirrahmanirrahim, hal ataka hadisul ghasyiyah. Nabi jawab pula, Nabi kata na'am qad ja'ani. Nabi kata ya, cerita kiamat dah mai kat aku dah. Begitulah seterusnya. Nah, itu cerita pasal ayat pertama dia. Firman Allah, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari kiamat beberapa muka manusia dalam keadaan tunduk dan hina. Bila menjelang kiamat, kita akan melihat satu pemandangan, kita akan melihat satu suasana di mana beberapa wajah manusia pada hari itu khasyi'ah, tunduk khusyuk dalam keadaan menghina diri. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, dia kata di antara wajah-wajah, di antara muka-muka yang tunduk menghina diri itu ialah muka yang masa atas dunia dulu langut membangga diri. Dia kata, pada hari kiamat kamu akan jumpa beberapa kumpulan manusia yang mereka ni tunduk melokot, tunduk seperti orang yang hina. Sedangkan muka-muka yang tunduk hina itu, dia kata muka tu pada masa hidup atas dunia dulu adalah muka yang tidak pernah tunduk, bahkan dialah muka yang sentiasa duk angkat sombong. Firman Allah, amilatun nasibah, bekerja lagi payah. Tasla naran hamiyah, tiba-tiba menemui neraka yang amat hangat. Tu ayat tu kira sambung sebenarnya. Apa dia? Dia kata amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada manusia yang masa hidup atas dunia ni tunggin terbalik buat benda, buat kerja ni tunggin terbalik. Punya penat buat kerja atas dunia ni, mati-mati di hari akhirat esok tasla naran hamiyah, masuk neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia bawa cerita tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar satu hari duk berjalan ketika dia jadi khalifah selepas daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia berjalan, Sayyidina Umar, kita selalu cerita dia satu orang khalifah yang suka round kampung. Round pasal apa? Pasal dia tidak boleh tidur malam kerana dia rasa dia takut-takut ada di kalangan rakyat dia yang dia tak dan tengok sedangkan mereka sedang menghadapi susah. Maka dia satu orang khalifah yang jarang lekat di rumah. Dia satu orang khalifah yang sentiasa duk berjalan ke sana sini kerana nak pastikan tidak ada rakyat yang susah semasa dia jadi khalifah. Satu hari ketika Sayyidina Umar duk berjalan di celah-celah masyarakat, orang ramai ni berjalan-berjalan, nampak satu rahib. Rahib ni padri lah. Sayyidina Umar nampak satu rahib. Sayyidina Umar panggil dia. Sayyidina Umar panggil dia, dia jenguk tengok Sayyidina Umar, kemudian dia masuk baliklah rumah dia. Sayyidina Umar menangis. Cerita riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Sayyidina Umar panggil dia, dia jenguk tengok ke tingkap, tengok Sayyidina Umar, dia masuk balik. Kemudiannya Sayyidina Umar menangis. Sahabat-sahabat yang duk ada tanya Sayyidina Umar, ya Amiral Mukminin, pasal apa kamu panggil dia lepas tu kamu menangis? Jawab Sayyidina Umar, aku teringat surah Al-Ghasyiyah. Allah berfirman, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sayyidina Umar kata, aku teringat ayat daripada surah Al-Ghasyiyah. Allah kata ada manusia masa hidup atas dunia ni amilatun nasibah, buat kerja punya teruk. Rahib dengan kepercayaan dia, dia susah payah pergi ajak orang ikut agama dia, ajak orang ikut agama dia, susah payah buat kerja nak ajak orang ikut dia. Tiba-tiba mati esok, tasla naran hamiyah, dia masuk neraka terus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah keadaan sesetengah orang masa duduk atas dunia ni. Dia buat kerja, dia sangka kerja dia buat tu betul. Rupa-rupanya kerja dia buat tak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, tusqa min ainin aniyah, diberi minum ia daripada mata air yang sangat panas. Ini cerita orang yang masuk neraka. Apa yang Allah sediakan dalam neraka? Ainin aniyah. Ainin maksud dia mata, tapi dalam ayat ni ainin aniyah maksud dia sumber mata air yang panas. Orang yang masuk neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala paksa mereka suruh minum ainin aniyah,
Air yang diambil daripada sumber mata air yang sangat panas. Bila curuk minum aja dalam mulut, masuk aja air tu, luruh segala isi tekak dan isi perut dia. Itu azab yang disediakan di neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka itu makanan. Yang ada hanyalah daripada kayu yang berduri. Dalam neraka ni tak ada apa. Jangankan roti canai tak ada, nasi basi pun tak ada. Yang ada apa? Dhari', dia kata. Kalau di neraka tu ada nasi goreng basi, ahli neraka makan, itulah makanan paling sedap dalam neraka. Tak ada. Cerita dia nasi basi pun tak ada. Yang ada apa? Dhari'. Dhari' ni apa? Pohon berduri. Dalam tafsir dia menjelaskan, dia kata yang dikatakan dhari' itu, pohon duri itu, dia makan memberi azab kepada orang yang makan. Apabila pohon itu kering, dia jadi racun. Itu dia. Yang kata dhari' itu. Dan orang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dipaksa mereka untuk makan dhari' ini. La yusmin wa la yughni min ju'. Dan tiadalah makanan itu menggemukkan mereka dan tidak melepaskan mereka daripada lapar. Makan benda tak sedap, nak gemuk macam mana? Dan makan itu juga tidak boleh menyelamatkan mereka daripada sakit lapar. Sebaliknya makan itu menambah azab semata-mata. Firman Allah, wujuhun yawma idzin na'imah. Dan pada hari kiamat esok ada beberapa muka pada hari itu na'imah, nampaknya dilimpahi nikmat dan sukaria. Ada juga di hari kiamat esok, ada juga golongan yang pada masa orang duk susah, duk tunduk hina dan sebagainya, depa ni nampak pada wajah depa ni ceria. Na'imah ni muka nampak nikmat. Macam atas dunia kita tengok muka orang senang, kita tengok muka dia kita rasa senang, walaupun kita sebenarnya susah. Pasal apa? Pasal dia orang senang. Pada muka tu nampak kesenangan. Maka demikianlah halnya pada hari kiamat esok, ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan senang dia pada muka dia. Lisa'iha radiyah. Dia jadi begitu tidak lain tidak bukan kerana sukanya dia kepada usahanya. Radiyah maksudnya dia redha dengan apa yang dia buat atas dunia. Orang-orang yang di hari kiamat esok Allah bagi ke dia rasa nikmat, Allah bagi kesenangan ke dia, pasal apa? Pasal dia rasa puas. Itu nak abangnya. Dia rasa puas. Dia satisfy. Pasal apa dia satisfy? Pasal dia atas dunia dulu Tuhan suruh semayang, dia semayang. Bukan sahaja semayang fardu, bahkan semayang sunat dia buat selalu. Pasal apa dia rasa puas? Pasal atas dunia dulu Tuhan suruh puasa. Dia bukan sahaja puasa Ramadan, bahkan puasa sunat dia try buat. Pasal apa dia rasa puas? Pasal atas dunia dulu dia sedekah. Bukan sahaja dia sedekah wajib, iaitu zakat, bahkan dia banyak sedekah sunat. Pasal apa dia rasa puas? Pasal atas dunia dulu dia pekin belanja, himpun duit pergi Mekah buat haji. Pekin belanja, himpun duit pergi umrah, pergi ke Mekah buat umrah dan sebagainya. Atas dunia dulu, hak mana Tuhan suruh buat, 1001 daya dia cuba nak buat. Atas dunia dulu dia ikat perut sikit tak apa. Atas dunia dulu dia susah sikit tak apa. Atas dunia dulu dia pekin belanja tak apa. Atas dunia dulu dia sanggup tanggung susah tak apa. Pasal apa? Pasal semata-mata kerana dia nak buat benda yang Allah suruh dia buat. Maka di hari akhirat esok, lisa'iha radiyah. Atas usaha yang dia buat ni, dia redha, dia puas sungguh hari akhirat esok. Puas dia. Walaupun atas dunia dia melalui suasana-suasana tidak puas, suasana-suasana tidak selesa dan sebagainya, akhirat dialah manusia paling puas, akhirat esok dialah manusia paling selesa. Fi jannatin 'aliyah. Dia duduk di dalam syurga yang amat tinggi. Apa maksud jannatin 'aliyah? Maksud dia syurga ni dia bertingkat-tingkat. Yang terbaik kamu buat atas dunia, yang terbaiklah tingkatan surga yang Allah bagi ke kamu. Macam tu. Lebih baik, lebih tinggi. Lebih baik, lebih tinggi. Fi jannatin 'aliyah. Maka di dalam surga yang tinggi, mereka ditempatkan di situ. La yasma'u fiha laghiyah. Tidak mereka dengar di dalam surga itu perkataan yang lara dan sia-sia. Tak ada. Dalam surga merapu-merapu tak ada. Dalam surga benda lara tak ada.
Dalam surga yang ada nikmat, semata-mata nikmat yang kita tak boleh terang. Macam mana bentuk nikmat yang Allah bagi kepada orang yang masuk surga ini. Fiha ainun jariyah. Dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya ada dipan ataupun katil yang ditinggikan. Katil ni siapa yang tak suka? Kan? Katil ni siapa tak suka? Katil ni apa? Katil ni benda yang berkait dengan tidung. Tidung siapa tak suka? Tengah mengaji pun tidung. Kan? Hati saja serendah lah. Saja serendah. Pasal ada kawan dia buat kerja. Tapi kita nak kata tidung pun tak boleh. Pasal dia hangguk. Gotoh ni ada hangguk kan? Siapa tak suka tidung? Dengan kerana manusia suka tidung ni lah, maka Allah sebut dalam surga boleh tidung. Jadi pasal apa? Tuhan dia faham dah manusia ni. Manusia dengan tidung ni cukup cantik kan? Manusia dengan tidung ni cukup jadi. Dia boleh tak semayang subuh pasal tidung. Dia boleh tak semayang subuh tu pasal apa? Pasal tidung tak bangkit. Pasal tidung dia boleh tak semayang. Jadi untuk menarik perhatian manusia, supaya manusia ni rasa syok nak pergi ke syurga, Tuhan abang apa? Tuhan abang kata di syurga ni dia siap katil. Katil yang macam mana? Marfu'ah. Katil yang diangkat tinggi. Katil ni kira cerita tidung. Maka orang yang suka tidung bila dengar-dengar tak ingin nak masuk syurga. Kalau tak ingin, jangan tidung masa mengaji ni. Dia kira lagu tu. Kan? Wa akwabum mawdu'ah. Dia kata dan juga disediakan tempat minum yang diletakkan elok. Itu dia. Akwab maksud dia ni. Benda kita nak guna untuk minum. Allah Subhanahu wa taala mawdu'ah, dia letak elok, ya tong elok mai ambil tak sedar berebut. Kita baca bab ni. Bab cebok di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi dia panggil Al-Haud. Al-Haud makna telaga Nabi. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu telaga yang disediakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, barang siapa yang berkesempatan pi cebok air sekali aja di telaga aku dan minum, la yazma'u abada. Nabi kata dia tidak dahaga sampai bila-bila. Itu dia. Nah abang tak arti. Cerita padang mahsyar ni cerita dahaga, cerita nak pecah tekak ni. Cerita di padang mahsyar ni cerita duk minta ayam, ya Allah, Allahumma anzilil matar, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Pasal apa minta turun hujan? Pasal dahaga. Dalam keadaan dahaga itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala divide dua kumpulan manusia yang duk berhimpun di padang mahsyar ni, divide dua, bahagi dua. Hak sebahagian ni dia anggap mukmin, dia anggap beriman kepada Allah, pasal depa ni ikut lagu Allah kata, ikut lagu Nabi kata. Hak mukmin ini dibawa pergi ke satu tempat, di sana ada Al-Haud, ada telaga Nabi. Yang Nabi SAW kata kamu tidak perlu berebut untuk ambil cebok untuk minum air, kerana cebok itu disediakan cukup untuk bilangan orang yang layak minum. Cukup. Tak usah ada berebut, cukup. Kalau moral tak cukup, kan? Puasa baru lepas ni masjid apa ke belah Tanjung tu, sampai pukul kawan pasal nasi moral punya pasal. Dia pergi capai tu kayu ada pukul gendang tu, dia pukul kawan dia. Pasal apa? Pasal korang tu ambil 3 bungkus. Malam tu moral nasi biryani. Jadi hamba Allah ni rentua dah ambil 3 bungkus. Teringat nak balik ke cucu. Hamba Allah yang duk agih-agihkan ni, dia kata jangan ambil 3. Saat ni orang lain tak cukup. Kau ni kata balik kat cucu, tekan tak boleh. Aku kata jangan ambil 3. Aku nak balik kat cucu, dia bubuh kayu tu atas belakang. Di telaga Nabi tak jadi cerita ni. Tak jadi ni. Cerita duk berebut cebok ni tak jadi. Nabi kata tak sah berebut pasal apa? Cebok yang disediakan di telaga Nabi ni sebanyak bilangan bintang di langit. Nah abang kata tak habis lah. Pakai tak habis. Macam tu. Yang apabila minum saja air telaga Nabi tu, la yazma'u abada. Tak dahaga dah sampai bila-bila. Dalam hadis lain pula Nabi kata apa? Barang siapa yang ulang minum, nescaya ulang itu bukan untuk hilang dahaga, tetapi sekadar untuk mengambil nikmat. Akan ada orang yang dah minum dah, kemudian nak minum lagi. Nak minum lagi itu bukan kerana dahaga dah. Nabi kata tak. Orang yang minum repeat untuk kali kedua tu minum kerana nak ambil nikmat, bukan kerana dahaga. Pasal apa? Pasal air telaga aku, Nabi kata sekali minum cukup untuk menghilangkan dahaga abadan abadah, selama-lama.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di syurga Allah Subhanahu wa taala sediakan cebok-cebok untuk minum air. Wa namariqu masfufah. Dan juga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bantai-bantai yang disusun. Cuba tengok. Tadi dia habaq tilap, dia habaq katil, yang ni dia umai bantai pula dah. Orang Melayu pun kata apa? Seperti orang mengantuk disurung bantai. Surung bantai ni kira ngayak 15 tu sekali pi. Kan? Bantai ni memang jahanam. Jadi orang yang masuk dalam syurga, Allah nak bagi tahu kata itu tempat relax. Syurga ni tempat relax. Hampa masuk syurga tak payah semayang, tak payah puasa, tak payah apa pun tak payah. Masuk relax aja. Takkan tak semayang kot saat ni lagu. Tak ada nak saat ni apalah. Kira masuk syurga ni cerita tak ada apa dah. Tanggungjawab yang aku suruh atas dunia dulu. Mai syurga ni tak ada apa dah. Tak payah sembah aku, tak payah apa dah. Duk aja. Pasal apa? Pasal aku nak balas hampa. Pasal hampa dengar apa yang aku kata dulu. Cerita dia katil, cerita dia bantai. Yang tu aja. Tak usah duk tanya dah. Ni nak semayang sunat berapa rakaat. Tak usah tanya. Cerita dia ambil bantai tu pergi betul elok-elok. Kan? Tu punya nak terang bagi faham tu sampai macam tu. Wa zarabiyyu mabsusah. Kata Allah, dan tikar-tikar yang dihamparkan. Kapet dan permaidani dihampar penuh wall to wall. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tafsirnya dia kata, Allah memulai surah ini dengan rupa tanya kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana hebat dan dahsyatnya kejadian pada hari kiamat itu. Oh, cerita kiamat ni cerita hebat. Setara mana hebat kiamat ni? Dalam Quran pun ada sebut, dalam hadis pun ada sebut. Kiamat, yang kata kiamat ni, yauma yafirrul mar'u min akhi. Kiamat itu adalah hari di mana suami lari daripada isteri, saudara lari daripada saudara, bapa lari daripada anak, anak lari daripada bapa. Itu suasana kiamat. Kiamat ni macam mana? Kiamat ni hari di mana orang yang mengandung keguguran kandungan dia. Tak boleh tahan. Pelaku kiamat gugur. Dahsyatnya kiamat digambarkan sebegitu rupa. Kerana dahsyatnya kiamat itulah, maka Allah Subhanahu wa taala start ayat surah Al-Ghasyiyah ini, Allah start dengan tanya dulu. Pasal apa? Soalan ni biasanya menarik perhatian orang. Begitu. Kata dia pada ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berkata, sudahkah sampai kepadamu wahai Rasulku Muhammad khabar tentang hari akhirat? Kejadian-kejadian nanti di akhirat sangat hebat dan sangat dahsyat. Nak explain ni tak tahu nak abang macam mana. Kita cuma boleh guna perkataan. Orang yang paling pandai guna perkataan paling boleh menggambarkan benda ni pada orang. Tetapi pandai macam mana pun tidaklah boleh sampai ke peringkat sama dengan diperlihatkan benda tu. Tak boleh sama. Panggillah siapa pun yang pandai bercakap, pandai guna kata-kata ketika bercakap, habis-habis pandai dia pun, dia cuma boleh bagi orang nampak gambar kelabu begitu aja. Gambar yang sebenar-benarnya aktual keadaan macam mana, tunggu kiamat esok. Baru kita nampak macam mana yang kata dahsyat kiamat itu. Kata dia kejadian-kejadian nanti di akhirat sangat hebat dan sangat dahsyat. Amat berlainan dengan keadaan ataupun kejadian semasa di dunia ini. Tak boleh sama. Dengan bandingan atas dunia tak boleh sama. Kalau ada orang nak banding, dia kata gamak-gamak kiamat, dia kata nak jadi macam mana ribut puting beliung hak main Amerika baru ni kot. Dah, itu bukan bandingan. Itu bukan bandingan. Oh, dia kata kok kiamat ni nak jadi lagu gempa bumi hak mai di bandar Kobe, Jepun dulu kot. Dah, itu bukan bandingan. Sebutlah apa pun, kalau sekiranya contoh yang disebut itu contoh dunia, tidak sama. Cerita dia apa? Cerita dia lain. Totally different dengan apa yang Tuhan biasa buat atas dunia ni. Tak boleh gambar. Begitu. Kata dia di sana ada rata-rata manusia semenjak daripada zaman dulu. Dan terbahagi mereka ini kepada dua bahagian besar. Yang kata kiamat, yang kata hari akhirat ni, yang kata manusia dihimpun ni, manusia daripada bila? Daripada Adam alaihissalam. Daripada Nabi Adam, manusia mula-mula Tuhan buat, sampai manusia yang pengabit sekali beranak keluar mai sebelum kiamat. Semua tu, berapa jumlah dia Allah saja yang tahu, tak ada siapa tahu. Akan berada di satu tempat, di padang mahsyar. Contoh yang pergi ke Mekah,
Tuan-tuan boleh gambarkan bagaimana suasana di Mekah. Suasana di Mekah, di Masjidil Haram, 1 hari 2 hari sebelum hari wukuf. Maknanya kalau tahun tu jemaah haji berjumlah 4.5 juta. Maknanya 4.5 juta berhimpun pada satu tempat. Kita habang tengoklah selesa ke tak selesa masa tu. Nak semayang ni tak boleh masuk dah dalam kompleks Masjidil Haram tu. Semayang atas jalan raya ni je. Tak boleh pi dah. Nak pi pun tak boleh. Nak masuk macam mana? Nak pi pun tak boleh. Setiap inci bumi tu occupied. Orang duduk. Nak langkah tak boleh. Nak ronot pi tak boleh. Cerita dia tang mana kita ada. Tang tu lah hampak tikak. Tang tu semayang. Baru 4.5 juta. Tuan-tuan boleh bayang kalau semua sekali daripada Nabi Adam AS sampai kepada kita, sampai zaman hak nak berlaku kiamat esok ni, semua sekali duduk satu tempat. Boleh bayangkan keselesaan dia macam mana. Kita rumah pak kita balik mai 8 beradik balik mai pasal nak raya puasa pun kita lemah dah. Rumah pak kita ni kira okey lah. Balik mai 8 keluarga. 8 keluarga dengan satu keluarga 5 orang anak. Dengan suami isteri dengan anak 3 orang misalnya. 5 orang saja. Balik mai duduk di atas satu rumah aja. Lemah. Mana lemah dengan aurat lagi. Mana lemah dengan bilik ayak nak pakai lagi. Mana lemah dengan ramai lagi. Mana lemah dengan tak tahu nak abang. Tapi boleh berkira lagi pasal apa? Pasal semua tu adik-beradik kita. Abang adik kok, semua adik-beradik kita. Tak apalah, lemah sikit pun tak apalah. Nak duduk 3-4 hari, nak balik rumah masing-masing, nak pergi rumah pak mentua, nak pergi. Tak apa lagi. Ni cuba bayangkan daripada Nabi Adam AS sampai umat Nabi Muhammad yang penghabis sekali berhimpun satu tempat. Macam-macam bangsa, macam-macam apa, semua duk ada tentu beralih balik kiri balik, semua tak kenal. Balik-balik tengok dia ni muka macam Sultan Selangor. Jadi lagu tu. Balik-balik nampak macam Sultan Pahang, nampak. Tak kenal siapa lah masa tu. Tak kenal lah. Masing-masing hang bawa diri hang, aku bawa diri aku. Hang tak pakai apa, aku tak pakai apa. Aku nak gelak ke hang, aku tak larat dah. Hang pun nak gelak ke aku tak larat dah. Tak tahu nak bayang macam mana jadi pada masa tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walaupun begitu, dia bahagi dua. Yang kata padang mahsyar ini, start di padang mahsyar itu dah bahagi dua. Golongan yang beriman dengan Allah duduk sebelah sini, golongan yang dulu cakap banyak, query banyak, duk objek banyak, benda-benda yang agama kata, yang ni duduk sebelah balik sini. Pada masa itu manusia sudah dibahagi dua. Maka orang-orang yang celaka dan sengsara, dan orang-orang yang bahagia dan beruntung, berada pada pihak yang berlainan. Tak cempong dah. Pada masa itu tak cempong. Maka dengan ayat 2 sampai ayat 7 Allah menerangkan bahawa sebahagian besar di antara manusia di hari akhirat itu nyata dan kelihatan pada mereka itu kerendahan diri mereka dan kehinaan. Tak ada siapa belagak dah masa tu. Tak ada dah. Dulu masa atas dunia dulu main Mercedes dia naik Mercedes cermin gelap ni berhenti buka pintu kapet merah. Kapet merah tak sampai betul dengan pintu berhenti. Suruh driver undung pergi impit kapet tu. Pasal kasut dia ni tak pernah pijak tanah. Nak pijak kapet aja. Atas dunia macam tu. Akhirat esok kapet apa kapet Pada masa itu manusia ni tengok muka tunduk hina. Muka macam orang bersalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nyata dan kelihatan pada mereka tanda kepayahan dan kelesuan daripada bekerja semasa hidup di atas dunia. Kalau kerja yang tidak mendatangkan laba dan keuntungan, yang menghilangkan rasa payah dan lesu, malah mendatangkan sesalan dan kerugian semata-mata. Itu dia. Hari itu baru rasa menyesal, rasa regret, rasa silap aku atas dunia dulu. Yang paling silap ni ialah orang yang rasa dia paling betul di atas dunia sedangkan dia tak betul. Orang ni rasa paling silap. Siapa dia? Padri Kristian. Siapa dia? Tok Sami Buddha. Siapa dia? Tok Sami Hindu. Orang-orang ni lagi rasa menyesal. Pasal apa? Pasal dia dah memilih untuk hidup cara agama. Padri pilih untuk hidup cara agama. Pergi duduk di gereja, pergi duduk buat diri bagi jadi lebay dalam gereja tu, sampai orang perempuan pun dia tak mau, dia tak menikah, dia tak apa, sampai benda-benda berdarah, ayam apa semua tak makan, makan sayur saja. Pilih untuk jadi vegetarian masa atas dunia ni. Pasal apa dia pilih ni semua? Dia duk ingat pasal agama.
Dia duk ingat pasal agama. Dia korban segala-gala nikmat tu kerana agama. Dia duk ingat macam tu. Pi akhirat esok masuk neraka tu dia ni. Inilah orang paling menyesal. Ni Tok Sami Hindu, Tok Sami Buddha ni apa, pilih untuk duduk dalam keadaan macam tu. Keadaan habis lebay dah. Dalam agama dia, lagu dia tu habis punya lebay. Pasal apa? Tak pakai ni baju-baju kemeja selok panjang tak pakai. Pilih untuk pakai kain kuning sebaik kot tu aja. Bawa beg kain galah, jalan kaki pun kita nampak pecah-pecah dah. Dia duk ingat dia buat macam tu kerana agama. Dia duk ingat lagu tu. Dia duk ingat dia ni kira orang yang paling tinggi kedudukan di sisi Tuhan esok ni. Dia duk ingat lagu tu. Maka dengan kerana itu, dia tinggal semua benda keduniaan ni. Pilih untuk hidup cara Sami. Tiba-tiba akhirat esok, terus pergi neraka. Amilatun nasibah. Buat kerja ni susah payah masa atas dunia. Tahu-tahu, tasla naran hamiyah. Berak kata masuk neraka. Inilah orang yang paling menyesal semasa hidup di atas dunia. Dengan kerana itulah Sayyidina Umar Al-Khattab yang kita cerita tadi, berjalan-berjalan nampak tu rahib seorang. Dia tengok-tengok, kesian, air mata jatuh. Kesian. Pasal apa? Hang ni habis masa, habis tenaga, habis duit ringgit buat kerja untuk agama. Sedangkan agama hang Tuhan tak terima. Allah kata inna dina indallahil Islam. Agama yang Tuhan terima Islam saja. Makna hang punya sajalah yang hang buat lah ni. Menangis Sayyidina Umar ni. Pasal apa menangis? Kesian. Pasal hang pilih untuk duduk dalam sesat. Begitu. Nah, baik. Mereka sekalian akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan merasai pedih dan seksa di situ yang tidak terperikan sakit dan hangatnya itu. Mereka di situ akan diberi minum daripada mata air yang sangat hangat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata ainin aniyah juga boleh dipaham sebagai air danau yang bercampur darah dan nanah busuk kemudian dipanaskan jadi hangat. Air tu bagi minum. Abang air hangat saja pun cukup dah. Cukup dah, kita tak mau dah. Dia abang pula yang kata air hangat tu ialah darah dan nanah yang busuk yang kemudiannya dijerang bagi jadi panas mendidih, tuang masuk dalam mulut. Mana dengan panas lagi, mana dengan busuk nanah darah apa semua lagi. Nah, abang kata tak ada bandingan azab lah yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dah. Nah, abang pun tak erti dah berapa punya teruk azab Tuhan sedia bagi orang yang akan masuk neraka esok ni. Dalam neraka itu tidak ada bagi mereka itu makanan. Yang ada hanyalah tumbuh-tumbuhan yang berduri, iaitu dhari'. Kerana itulah sahaja yang jadi makanan mereka. Maka tidaklah makanan itu jadi kesehatan dan menggemukkan badan, dan tidak pula dapat menjadi penutup kepada lapak mereka itu. Itu dia. Tak ada apalah. Makan semata-mata kerana itu azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekianlah diterangkan Allah dalam surah ini penanggungan orang yang celaka disebabkan derhaka mereka masa hidup di dunia. Dengan ayat 8 sampai 16 Allah menerangkan bahawa sebahagian besar daripada manusia di hari akhirat itu nyata dan kelihatan gembira dan bersenang hati. Habis dah cerita tentang orang jahat, orang yang atas dunia dah buat dosa, akhirat nanti kena macam tu. Ni nak cerita orang yang atas dunia bagus pula. Kata dia senang dan gembira mereka itu melihat dan merasai hasil amal perbuatan mereka selama mereka hidup di dunia. Puas hati. Hari itu rasa puas. Maknanya benda yang aku percaya atas dunia dulu yang aku buat tidak sia-sia. Orang lain bagus punya duk tidur pagi, kita bangkit sembahyang subuh. Tak sia-sia aku bangkit rupa-rupanya. Orang lain bagus punya duk makan, duk minum, tak ada pantang larang sampai tak tahu bulan apa, sentiasa makan, sentiasa minum siang malam. Aku sepanjang bulan Ramadan aku tidak makan, aku tidak minum. Rupa-rupanya yang aku buat tu tidak sia-sia. Maka orang yang buat benda-benda baik masa atas dunia ni, hari tu, hari kiamat itu adalah hari kepuasan mereka. Puas, cukup-cukup punya puas. Begitu. Mereka ditempatkan di dalam surga yang tinggi dan mulia. Tidak pernah mereka dalam surga itu dengar suara atau perkataan yang sia-sia. Dalam surga itu ada mata air yang airnya mengalir, ia mulik pada pemandangan mata. Nampak cantik. Yang kata surga ni nampak cantik. Tak tahu nak abang cantik macam mana. Secantik-cantik tempat yang kita biasa tengok atas dunia ni tidaklah secantik surga. Macam tu.
Kalaulah ada satu orang dia kata, ustaz, dia kata saya biasa dah pergi luar negeri tempat nama sekian-sekian, Allah ustaz cantik tempat tu, saya tak tahu nak abang punya cantiknya, syurga lagi cantik. Macam tu cerita dia. Syurga lagi cantik, bukan bandingan macam yang hangpa duk banding lah ni. Dalam syurga itu ada tempat tidur yang tinggi dan mulia. Di tepi mata air syurga terletak dengan teraturnya gelas ataupun mangkuk untuk sesiapa yang hendak minum air daripada mata air itu. Di tepi mata air itu juga terhampar tikar ataupun hamparan yang tidak terperikan untuk sesiapa yang hendak berbaring atau bersandar atau nak bersenang-senang. Itu dia nak gambarkan tu. Keadaan dalam syurga tu ada dengan tempat minum ayamnya dan sebagainya, disediakan pula dikeliling tu bantai-bantai sandang. Dan benapi negeri Arab. Orang Arab ni dia ruang tamu dia Arab tradisional lah. Arab halal ni serupa kita dah. Arab tradisional dulu dia tak ada bangku. Seti apa semua, rosel semua ni tak ada. Zaman Arab dulu ni. Dia nanti lantai, dia nanti bubuh kapet tebal, kemudian nanti bubuh apa nama bantai. Abuan duduk, abuan sandang di dinding, lepas tu dia nanti tarik hoga tu dia izak. Dia kena, dia embuih sekali, dia tak mayang-mayang tu aja. Ni Arab dulu punya cerita. Arab lah, janganlah. Arab lah ni dalam rumah penuh bangku-bangku. Kita tanya ni semua beli mana? Dia kata Ameriki. Dia kata Ameriki. Semua kursi Amerika punya. Cerita dia lagu tu. Jadi Quran ini turun pada zaman apa? Pada zaman tempat rehat mereka ni kapet dengan bantai. Maka Quran ra'i keadaan mereka pada masa tu. Quran gambarkan di syurga esok keadaan dia macam tu. Bahkan lebih istimewa daripada yang hampa duk nampak istimewa atas dunia. Begitu. Di tepi mata air itu juga terhampar tikar yang cantik. Tidak sahaja hamparan, tetapi bantal yang tidak terperikan bagusnya pun tidak ketinggalan jua. Maka sekian pula lah diterangkan Allah dalam surah itu. Bahagia yang diterima oleh orang yang baik-baik semasa hidup di atas dunia ini. Firman Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadhakir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhu Allahul azabal akbar inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah kata afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Tidakkah kamu tengok unta bagaimana dia dijadikan? Yang ni saya selalu terang dalam kuliah saya. Wa ila samai kaifa rufi'at. Tidakkah kamu tengok kepada langit bagaimana langit diangkat tinggi? Tuhan suruh fikir. Yang ni yang kata tafakkur. Tafakkur makna dia apa? Makna dia duduk fikir. Tafakkur makna dia duduk kemudian gunakan otak akal yang Tuhan bagi ni, fikir tentang kebesaran Allah. Tengok apa yang dia ada ni, fikir God is great. Macam tu. Kita salah guna. Kita tafakkur ni apa dia? Tafakkur ni pergi di Tugu Negara ramai-ramai bertafakkur di depan tokong tu. Ada satu tip Dr. Harun Din kot, ada keluar satu tip. Cerita tentang Tugu Negara. Apa kata tajuk tip saya tak ingat lah. Saya ada dengar sekali. Dia ada satu tip dia cerita pasal Tugu Negara. Dr. Harun Din kata dia terlibat dengan jawatan kuasa fatwa kebangsaan. So majlis fatwa sudah gazet fatwa, sudah keluar satu fatwa mengatakan tidak boleh bertafakur di depan Tugu Negara. Ini cerita dia dalam kaset dia. Majlis fatwa kebangsaan sudah keluar satu fatwa mengatakan tidak boleh, orang Islam tidak boleh duduk bertafakur di depan benda objek seperti Tugu Negara ni, tidak boleh. Pasal apa? Pasal dia seumpama berhala. Tak boleh. Tak boleh maksud dia apa? Maksud dia haram. Maksud dia apa? Maksud dia dengan tugu-tugu tu kena buat. So itu keputusan fatwa yang kemudiannya digazet fatwa itu. Yang kemudiannya ada pihak tak puas hati dengan fatwa tu. Dr. Harun Din kata. Yang kemudiannya tarik balik gazet tu. Yang kemudiannya macam biasa. Tonton tengok. Tonton tengok. Takat tu kita cerita cukup, masing-masing pakai balik benda ni fikir sekali lagi. Apa nak jadi?
Agama kah yang mengatur hidup kita? Kita kah yang atur agama? Tanya yang tu. Tanya yang tu. Kita pegu balik dengan hak kita duk mengaji di masjid, kita duk dengar ayat-ayat Quran, kita duk mengaji dalam hadis-hadis dan sebagainya, pegu balik. Kemudian sama juga apa jawapan dia, kita sendiri berkawan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala suruh kita bertafakkur, bukan depan turun negara, tapi suruh kita bertafakkur macam mana? Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Tafakkur, tengok unta tu, fikir. Bukan fikir unta ni depan nak jual apa tu Dia pasal duduk di sini, dia duduk jadi broker jual beli lembu. Bila pergi sana dia duduk tengok unta, dia duduk letak pula yang ni mau 1,200. Bukan suruh fikir yang tu, suruh fikir tentang keajaiban yang ada pada unta. Sekali lagi nanti cerita di bawah. Kemudian pula tengok pula wa ila samai kaifa rufi'at, tengok langit. Tengok naik ke langit ni, kaifa rufi'at, bagaimana diangkat langit tu, yang tidak ada tiang, yang tidak ada apa, duduk macam tu je, tidak pernah jatuh, tidak pernah runtuh, tidak pernah jadi apa-apa, duduk ada di atas macam tu aja. Fikir. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan tengok kepada bukit, bagaimana bukit itu ditegakkan. Tengok puncak Athenium, kan? Tengok ni puncak Athenium ni, dulu Highland Towers, yang ni dia main puncak Athenium pula. Kih dia sama aja. Kih dia sama aja. Yang peliknya Allah kata dalam Quran, tengok bukit kaifa nusibat, bagaimana bukit itu kami paku dia ke bumi. Bermakna Allah nak bagi tahu kat kita bahawa bukit itu fungsi dia ataupun peranan dia ialah nak pekerja bumi. Makna dia apa? Makna jangan piduk kacau dia. Jangan piduk kacau dia atas apa juga nama pembangunan ke, nama keindahan ke, nama apa pun, jangan kacau bukit. Pasal apa? Pasal Allah dah bagi tahu, bukit ini aku jadikan pasak ataupun paku bumi. Hampa pi buang pasak, pi buang paku, jadi macam yang duk jadi. Quran ini dia bukan satu kitab yang nak ajak kita semayang saja, tapi Quran ini satu kitab yang dia ni syumul, dia cover semua bidang sekali. Bercakap tentang geografi, Quran ada menyentuh tentang persoalan geografi. Bercakap tentang apa lagi? Cakaplah tak pasal apa pun, ada dalam Quran tu. Cuma dia tak buat tajuk lah, dia tak buat ni bab maja'a fi engineering. Dia tak buat gelak yang tu. Yang ni dia kata Quran bab pasal nak cerita pasal engineering. Tak ada. Tapi bila baca dalam, ada ayat-ayat yang menyentuh tentang engineering, ada ayat yang menyentuh tentang medik, ada ayat yang menyentuh tentang sosiologi, macam-macam ada dalam Quran ni. Maka itu sebab timbul nama-nama pemikir besar seperti Ibnu Khaldun misalnya. Ibnu Khaldun dia sosiologis, dia satu orang yang pakar dalam bidang sosiologi. Dia punya tulisan tentang soal kemasyarakatan, sampai hari ini tulisan dia merupakan karya besar. Jadi hangat no, kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tengok kepada bumi, bagaimana bumi ini didatarkan oleh Allah. Allah boleh buat bumi ni nampak lagu duk hampak macam tu, nampak macam hampak, walhal bulat. Kita duduk di sini, kita tengok sana, kita tengok pergi ke tempat duk jual char kuih tiaw tu, nampak dia tak nampak turun lagu tu, dia nampak sama lagu tu aja, kan? Dia nampak sama macam tu, walhal bumi ni bulat. Maka dengan kerana tu Allah sebut dalam ayat ni wa ilal ard kaifa sutihat, tengok bumi, bagaimana bumi ni hampa nampak macam aku hampak. Begitu. Fadzakir innama anta mudzakir, dan hendaklah engkau bagi peringatan, sesungguhnya engkau kerja memberi ingat. Setelah fikir semua benda ni, kita akan mai pada satu kesimpulan, satu conclusion. Apa dia? Kalau langit yang begini punya hebat, kalau bumi yang begini punya hebat, kalau semua yang ada di keliling kita begini punya hebat, sudah tentu orang yang buat benda-benda yang hebat ni jauh lebih hebat. Dia main kesimpulan tu. Nampaklah bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang cukup hebat. Macam tu. Kata dia lasta alaihim bimusaitir, dan tidaklah engkau boleh memaksa mereka itu. Yang ni kita cakap di kuliah di Masjid Tikam Batu baru ni. Kita tak boleh nak paksa orang, tak boleh. Contoh, tak boleh paksa orang yang tidak dapat hidayah agar dia menerima hidayah, tak boleh.
Kalau dia ni tak dapat hidayah, kita pergi bercakap sampai keluar angkung selambak mai atas meja pun, dia duduk lagu dia lah. Pasal apa? Pasal kita tak boleh paksa dia. Pasal ini soal hidayah. Saya selalu duk repeat benda yang macam ni. Nabi Nuh tak boleh bagi hidayah kepada anak dengan bini dia. Tak sayang ke anak bini? Ada orang sanggup dicemuh, dicaci dan sebagainya semata-mata kerana nak jaga anak dia. Ada orang macam tu. Semata-mata kerana anak dia sanggup. Semua orang duk cemuh, duk maki dia, duk kata macam-macam kat dia. Dia tak peduli hangpa nak kata apa pun, janji anak aku mau jaga. Pasal apa? Pasal sayang anak. Nabi Nuh alaihi salam, maukah dia tak sayang dekat anak bini dia? Tetapi Nuh tidak boleh nak bagi hidayah kepada anak dan bini dia. Pasal hidayah ini urusan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala dia remind kita lagi sekali, lasta alaihim bimusaitir. Ingat baik-baik, dia kata hampa tak boleh paksa orang. Tak boleh, kita tak boleh paksa orang. Kata dia, illa man tawalla wa kafar. Tetapi dia kata jaga baik-baik, siapa yang berpaling dan memilih untuk jadi kafir dan engkar, fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar, maka mengazab akan dia oleh Allah dengan azab yang besar. Itu dia, Tuhan kata. Nak bagi hidayah ke orang tak boleh. Tapi ingat, orang yang hang pergi jumpa, yang hang dakwah dia tak mau ikut hang. Dia memilih untuk duduk dalam keengkaran. Fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Dia yang menolak seruan dakwah itu, Allah akan azab dengan azab yang besar. Bermakna kita tak usah duka cita, tak usah sedih, tak usah rasa kecewa, frust dan sebagainya, tak usah. Pasal apa? Pasal kita jalan tanggungjawab kita, Allah yang akan menentukan tentang nasib dia ni. Macam tu aja. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka itu. Summa inna alaina hisabahum, sesudah itu atas kamilah akan menghisap mereka itu. Telah kita baca dan kita ketahui bahawa dari permulaan surah ini lagi sehinggalah ayat 16, dia hanya menerangkan tentang keadaan manusia pada hari akhirat. Di antara si pendengar tentu juga orang-orang yang tidak percaya akan hidup di akhirat. Dan ada pula orang yang mempercayai tetapi lalai hatinya, memikirkan tentang dirinya sendiri, bagaimana nasibnya akan ditempuhinya nanti. Cerita tentang Quran, ceramah agama, kuliah agama ni manusia ada 3. Apa dia? Yang pertama ni, hak mai duk dengar ceramah agama, kuliah agama, hak dengar cerita agama ni, yang duk dengar Quran hadis Nabi ni, yang mai ni ada 3 geng. Satu geng dia bila dengar dia golek kepala. Dia kata teruk puak ni, dia kata. Satu geng. Dia duk lagu tu. Yang kita duk nampak dia duk golek kepala, kita ingat dia ni nampak masuklah hati dia bagus. Kita duk ingat lagu tu, rupa-rupanya dia ni apa? Dia kata teruk puak ni, dia kata. Dia duk percaya sampai macam-macam tu, dia kata. Na'udzubillah min zalik, aku tak mau jadi gitu. Na'udzubillah juga dia pun. Na'udzubillah min zalik, dia kata aku tak mau sampai jadi lagu tu. Kan sampai tengok langit suruh fikir, sampai tengok bumi suruh fikir, tengok unta apa duk suruh fikir, aku tak mau, dia kata. Satu golongan. Maknanya daripada awal dia reject ni. Golongan kedua, dia kata apa dia? Golongan kedua ni dia mai, dia dengar, dia sat dia hangguk, sat dia golek, sat dia hangguk. Maknanya benda tu masuk hati dia. Tapi balik esok tak mayang subuh macam tu juga. Golongan kedua, dia terima, bukan dia tak terima, tapi dia lagu dia. Malah esok tak mana pula ceramah, pi pula dengar macam tu juga. Tengok duk telai liang gedegak, nampak ni masuk hati lah. Kita ni pun berasa alhamdulillah. Tak mayang juga. Bini duk tak pakai kelumbung juga. Dia jadi raplah lagu tu. Ini golongan kedua. Ilmu tidak mengubah hidup dia. Dia tak tolak ilmu tu, dia terima, tapi dia tidak mampu nak menggunakan manfaat ilmu untuk ubah dia. Dan golongan yang ketiga, dia kata adalah golongan yang bila mai dengar benda tu masuk dalam hati dia, balik jalan benda tu. Balik dia buat. Dia balik dia buat. Macam yang saya pernah cerita beberapa kali. Satu orang sahabat duduk di KL noh, duduk Bukit Bangsar, kawasan orang baik-baik punya, middle class apa punya geng, duduk Bukit Bangsar. Selama-lama ni orang duk cerita pasal ceramah agama, pasal kuliah agama, dia dengar saja, tapi benda tu tak pernah rasa teringin nak pergi dengar,
Bahkan pula duk pick up dalam kepala, dia tak mau jadi macam tu. Tapi oleh kerana kuatnya orang duk cerita di office dia, tempat dia kerja ni, orang duk cerita kata ada satu orang main duk mengajak dekat Petaling Jaya, ada satu masjid dekat Damansara, bukan Petaling Jaya, dekat Damansara, dekat Masjid Mujahidin. Ada satu orang duk turun mengajak sebulan sekali, kuliah penuh, kereta ni sampai jam jalan roundabout depan Masjid Mujahidin tu jam, sampai tak boleh nak buat laluan kereta apa semua dah. Orang duk cerita, tiap hari orang duk main cerita macam tu. Dia rasa nak pergi. Dia rasa nak pergi. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sekali turun pi aja, turun tu pun duduk jauh tu, duduk tempat parking kereta tu, duduk dengar. Pasal apa? Tak mau masuk dalam masjid ni. Pasal apa? Takut jeremuh dengan kawan-kawan. Kawan-kawan gelak ke dia. Kawan-kawan kata, hang mai juga. Dia tak mau dengar yang tu. Pasal apa? Pasal dia selama ni dia condemn tentang agama ni. Orang dengar ceramah agama dia condemn, orang pergi mengaji kitab dia condemn, jenis cerita agama ni dia nanti condemn. Dia kata aku bukan nak tolak agama kita ni, tapi agama ni tak relevan. Dia kata. Ya, tak relevan dengan hidup hari ni dia kata agama ni sudah tidak relevan. Dia kata lagu tu. Tapi bila dia pi ni, dia dengar Allah pilih dia ni. Dalam hidup menyusut-nyusut, jangan bagi orang nampak duk curi-curi dengar tu. Allah tembak hati dia, pam, kata hidayah masuk. Tuan-tuan tahu apa jadi? Dia cerita kat saya sendiri. Dia kata apa jadi? Dia kata nak tunggu next month punya kuliah tu. Dia kata lambat nak main. Pasal apa? Rasa nak pi. Dia kata rasa nak pi ni tak boleh tahan lagi dah. Rasa nak pi. Turun pi ke Masjid India di Kuala Lumpur tu. Masjid India tu lorong tu jual kaset agama apa semua macam-macam. Dia pergi cari kaset ustaz yang duk mengajar di Masjid Mujahidin ni. Dia ambil. Sorok pula dalam buk kereta ni. Takut bini tahu pula. Itu dia, tuan-tuan, cerita orang yang nak dapat hidayah ni. Pasang, bila naik kereta nak pergi office, masuk satu kaset dengar. Bawa kereta bagi slow sikit, keluar bagi awal sikit daripada rumah. Pasal apa? Nak ambil masa lama atas kereta tu nak dengar tip ni. Takut bini tahu. Sampai bini tahu akhirnya, sampai dia pun dah jadi ketagih lah nak dengar tip agama ni. Sampai bini naik sebelah pun dia pasang, tapi dia pasang agak-agak pelan lah. Takut sana bini dia pekunun dia. Pasal bini dia pun super skill punya orang juga. Agak dia dengar aja. Bini dia kata, ni duk dengar apa ni? Dia kata, tak apalah, ayah saja ayah duk dengar. Bini dia pedrai dengar. Bagus juga. Bini pun syok pula. Bini dia kata, ada lagi tip apa lebih-lebih ayah nak pergi kerja, ayah pula nak dengar cerita Bagi bini dia pula dengar. Dua-dua sudah jadi syok dengar. Daripada bini tak pakai tudung, jadi bini pakai tudung. Start dah satu, nak kata apa, reformasi ke apa? Dah jadi dah satu macam punya perubahan dalam rumah tangga ni. Sudah jadi satu macam punya perubahan. Bini berubah, dia berubah, hang berubah, aku pakat duk berubah dalam rumah ni. Dah mula dah belajar beli buku agama, balik main duk buka buku baca macam mana semayang hajat, macam mana semayang sunat, duk ambil tahu apa semua, duk buat dua-dua orang lelaki bini depa. Dah mula dah bangkit subuh semayang berjemaah, suami jadi imam, isteri jadi makmum, dah mula duk buat perubahan macam tu. Dia cerita balik kat kita ni menangis. Dia cerita balik tu menangis. Dia kata ujian paling besar, dia kata apabila dia nak ubah anak dia. Anak dia senior legal advisor satu company corporate besar. Anak dia perempuan. Penasihat undang-undang kanan bagi satu company besar. Anak ni hidup cara sosial, cara orang bandang tak tentu punca ni anak ni. Jadi dah mula duk reti mak, dah mula pakai mini telekong apa semua, duk tengok anak, duk bincang suami isteri dalam bilik nak tidur macam mana kita ni, anak kita ni, kita dah terlewat nak asuh dia lah, dia dah kerja, dah berumah tangga pun dah, adakah kita ni nak menanggung dosa kerana tak didik dia dulu apa semua punya bincang. Satu hari panggil anak mai duduk, Ustaz, bapak nak cakap. Dia kata nak start tu macam mana, nak cakap dengan anak satu orang penasihat undang-undang kanan ni, macam mana nak cakap ke anak dia bahasa yang anak dia mudah faham dan tidak melompat. Dia kata hang pun dah tengok bapak dah berubah, mama pun dah berubah, mama pun dah tengok macam ni punya drastic punya change apa semua lagu tu lagu ni. Bapak nak minta dekat you, kalau boleh you pakai tudung macam mama. Bangkit berdiri depan Pak Lah tu juga. Cepuh kata bangkit berdiri. Dia kata bapak kalau nak atung hidup mama itu tanggungjawab bapak. Sorry. Dia kata turut keluar, start kereta, jalan kereta. Dia cerita kat saya, kita duk dengar cerita dia pun perasaan ni dia runtun pergi sama dengan kereta anak dia kan? Macam tu punya. Pasal apa? Pasal dia experience benda ni, dia experience dan dia cerita kat kita benda yang dia experience.
Oh, touching betul. Bukan senang nak ubah tuan-tuan. Kita yang duduk ulu banat kampung ni pun nak ubah anak kita tak apa nak cerdik tu pun bukan main punya susah. Anak kita cerdik apanya duk kerja kelang kelang-kelang ada banyak-banyak ni bukan engineer. Biasa aja kerja. Ada kerja tukang sapu, ada kerja mop lantai. Anak kita tu kita nak suruh pakai kelumbung hak tu pun bukan main punya susah. Ni pula anak mengaji nu lulus Lincoln Inn balik mai jadi penasihat undang-undang kanan. Company besar pula. Dia duk chair meeting dan sebagainya. Dia semua orang kenal. Jangan boleh fikir. Kita bila fikir pasal soal nak dakwah ni tuan-tuan boleh sakit kepala. Nak dakwah orang kampung pun susah. Nak dakwah orang bandar. Nak dakwah orang bandar pula orang bandar yang educated pula. Nak dakwah orang yang jadi lecturer university pula. Nak dakwah orang yang jadi korporat besar. Nak dakwah penyanyi. Nak dakwah nu haduk pi kelab dangdut malam-malam. Semua tu kita nak kena dakwah. Ni kawah haduk jual gerai-gerai apa semua ni nak kena dakwah. Nak make sure dia tiap-tiap kali masuk waktu semayang dia semayang. Ni tanggungjawab dakwah ni bukan tanggungjawab kecil. Bercakap di masjid ni tak ada apa. Hak main ni memang dah sedia nak dengar. Nu hak nak lari pada kita nu. Siapa nak pergi cakap kat mereka? Adakah cukup untuk kita kata tanggungjawab kita selesai atas mereka lah itu? Adakah cukup macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Panjang sangat selingan ni. Ya. Pada ayat 17 sampai ayat 20 Allah memberikan dalil dan keterangan untuk orang yang tidak percaya dan membangunkan perhatian orang yang percaya tetapi lalai supaya mereka sekalian mempergunakan fikiran dan memerhatikan bekas-bekas tanda kekuasaan Allah yang selalu nampak di dalam hari hidup mereka itu. Lihat dan pandanglah benda itu. Allah berkata, tidakkah mereka memikir dan memerhatikan unta? Bagaimana ia dijadikan Allah? Unta semacam binatang dan harta yang amat mulia di kalangan bangsa Arab dan amat banyak gunanya. Unta ni dalam masyarakat Arab itu tanda kekayaan dia. Depa masa tu stok market tak ada. Kan? Arab zaman turun ayat Quran ni stok market tak ada. Buying, selling currency semua tak ada pada masa tu. Jadi depa nak kaya apa? Kaya bela unta. Banyak unta itu bermakna dia orang kaya. Maka unta pada masa itu, pada masa ayat Quran turun itu, unta ni satu simbol kekayaan orang. Maka Allah suruh tengok unta yang menjadi kebanggaan hampa semua ni. Dia kata selainnya unta itu juga harta yang mulia dan mereka lihat sehari-hari. Mulia unta ni mereka respect. Masyarakat Arab dia respect unta ni. Pasal apa? Sekali lagi dia nanti beritahu. Dan lebih-lebih lagi unta ni menatang yang tiap-tiap hari tengok. Macam mana kita hari ni duk tengok lembu, duk tengok kambing, macam itulah mereka duk tengok unta. Hari-hari unta ni satu pemandangan pada mata mereka. Kalau hari ni kita tengok lori trailer, trailer tu unta zaman mereka. Sebab zaman mereka tak ada trailer. Yang ada unta je. Unta tu lah mereka duk sembelih makan, unta tu lah untuk jadi lori angkut barang. Unta lah segala-galanya dalam hidup mereka. Maka Allah buat contoh dengan unta. Juga maka unta yang dipilih Allah menyebutkan di sini kerana unta itu ada beberapa kejadian yang ada padanya yang patut diperhatikan untuk menyaksikan kekuasaan dan kehakiman Allah Subhanahu wa taala. Kehakiman maksudnya kebijaksanaan Allah. Tengok. Unta itu semacam binatang yang tersedia untuk membawa beban yang berat-berat untuk pindah daripada negeri ke negeri lain walau bagaimana jauh sekalipun. Unta ni apa dia? Transport. Jadi transport mereka pada masa itu. Satu. Dia bersimpuh waktu dibebani sekalipun hanya sedikit. Unta. Ini yang orang Arab respect kat unta ni. Dia jumpa unta, rapat kaki tabik sekali. Respect kat unta ni. Pasal apa? Unta ni adab ni tak ada siapa boleh challenge. Di kalangan menatang, tidak ada menatang boleh challenge unta. Bahkan unta ni kalau dia ajak bertanding dengan sesetengah manusia, menang ke dia dari segi akhlak ni. Menang ke dia. Bertanding dari segi akhlak, menang ke dia. Pasal apa? Pasal unta ni kalau orang nak bubuh apa-apa atas belakang dia ataupun orang nak naik atas belakang dia mesti duduk. Tak pernah dia biar duduk berdiri kerah kediang tu orang ragai naik dah. Pegang tali dia nak duduk, nak naik atas dia duduk. Pi dekat Jabal Rahmah di Mekah dah. Pi dekat Jabal Rahmah dekat Arafah no. Tengok, ada unta dia nanti duduk heret, mai kereta buah kapet, pemaidani, gantung bunga malai pula kau bunga unta ni semua. Dia nanti mai, dia kata 10 rial. Dia kata 10 rial, 10 rial. Dia kata, kita kata pergi sampai mana? Dia kata naik, dia tunjuk haulah. Dia kata haulah.
10 rial nanti pusing satu kawasan ni. Kita pun kata okey, kita naik bagi kedai 10. Dia tuntun bintang tu, dia hambat kita turun. Yang kata Arab yang Arabah ni, dia janji kat kita 10 rial nanti pusing satu kawasan tu. Kita bayar, kita naik, dia pergi ujung tu sikit, ada 50 meter ada kot, dia suruh turun, roh turun. Pasal apa orang lain nak naik pula, dia kata. Kita kata tadi yang kata semua ni satu orang ni, dia kata dah turun, cakap banyak tak mau duit masuk ke dia dah. Tu pun unta nasib hang lah, dia kata. Lagu tu unta ni, patut unta ni mau badek dia sekali, lagi dia sekali. Hang duk perkena orang duk guna atas belakang tu. Tapi nama kata unta ni dia tak buat kerja dia tu. Kan? Cerita dia mesti duduk bersimpuh. Unta nak minum. Tuan-tuan nak tengok dia duduk senang aja. Orang main ayam satu tak depan dia. Dia nanti lipat kaki depan dia, pi kat lutut tu, dia duduk minum ayam. Tak pernah dia minum sambil berdiri. Unta ni. Orang yang ni menang ke dia. Menang ke dia. Kan? Buat-buat kita ni dengan barbecue, dengan apa semua lagu duduk berdiri lah. Bawa cawan jalan melewang kata, dengan karipap tu di mulut, dengan cawan tu, uduh nampak. Uduh nampak kan? Punya tak elok nampak. Unta ni ayam sejuk aja. Bukan nanti jamu karipap ke dia, ayam sejuk saja pun dia duduk. Unta ni ya bunyi, dia kata dia bersimpuh waktu dibebani sekalipun hanya sedikit. Sikit pun dia duduk. Kemudian berjalan dia membawa beban dengan sabar. Sabar. Nama kata unta ni, suruh bawa pergi mana pun dia bawa pergi. Dia sabar. Sabar di dalam perjalanannya. Sabar menahan dahaga. Sabar dengan makanan yang sedikit. Sekalipun makanan yang tidak disukai oleh binatang lain. Hak binatang lain tak mau makan, mai buah kat dia, makan. Tak banyak akal. Cerita dia tak banyak akal. Pergi bagi kat lembu, tak mau. Lembu pula duduk boleh kepala, bawa pergi kat kami jelai lidah pula kat kita. Kita tak mau, bawa mai kat dia. Alhamdulillah, dia duduk, dia makan. Ni yang kata unta ni tuan-tuan. Yang kata unta ni macam ni sifat dia. Sekalipun berapa besar dan kuatnya unta itu, maka tidak pernah dia tidak turut ataupun dia derhaka kepada tuannya. Biarpun kepada anak-anak ataupun kepada orang lemah. Kalau dia kenal kata tuan dia, walaupun tuan dia perempuan, orang lemah, dia tahan. Biarpun yang tuan dia tu budak kecil, dia tahan. Ni yang kata unta, dia kata. Dan tidak pernah dia sekali-kali derhaka. Banyak lagi keajaiban yang ada pada unta yang tidak ada pada binatang lain. Jadi dengan kerana itulah Allah kata dalam ayat tadi apa? Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Kenapa kamu tidak tengok unta? Bagaimana Tuhan buat unta? Itu dia. Pasal itu Tuhan suruh kita fikir pasal unta. Allah mengatakan lagi, tidakkah mereka melihat dan memerhatikan langit? Bagaimana langit itu ditinggikan? Langit serta matahari, bulan, bintang terletak di atasnya dengan kukuh. Dan segala apa yang ada di langit berjalan dengan teratur, turut apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita duk terang dalam ayat-ayat yang lepas pun banyak. Bulan, bintang, matahari tak pernah jadi kelang kabut, semua jalan ikut peraturan yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata lagi, tidakkah mereka melihat dan tidakkah mereka perhatikan bukit-bukit? Bagaimana sekaliannya itu kami tegakkan, yakni kami berdirikan. Apa tak tengok bukit? Macam mana kami letak bukit di satu-satu tempat itu? Bagaimana bukit yang begitu punya besar kami pergi letak di satu-satu tempat? Tidakkah pernah kamu mau fikir tentang benda-benda ni? Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah mengatakan pula, tidakkah mereka melihat dan memerhatikan bumi? Bagaimana muka bumi itu didatarkan dan disediakan untuk tempat diam, untuk bercucuk tanam, untuk mendirikan bermacam-macam perusahaan, untuk dijalani ke mana-mana, dan untuk yang lain-lainnya. Bumi ni cuba tengok berapa banyak tempat cantik Tuhan buat atas muka bumi ni. Berapa banyak tempat cantik. Cakap dalam negeri saja pun tak habis kita pergi. Pulau Tioman kita tak pergi lagi. Pulau Bangkok kita tak pergi lagi. Pulau Langkawi kita pergi banyak kali lah. Banyak tempat cantik dalam negeri kita pun kita tak pergi lagi. Kita tak bercakap tentang Venice. Kita tak bercakap tentang kota Paris. Kita tak bercakap tentang tempat-tempat yang kita pun nak sebut pun kadang tak betul. Kita tak bercakap lagi. Allah buat semua benda ni. Allah buat semua benda ni. Allah buat tempat-tempat yang cantik-cantik. Tujuan suruh kita fikir. Hebatnya Allah yang buat tempat yang hebat-hebat ini. Bila mereka melihat serta memikirkan dan memerhatikan dengan sengaja mencari keterangan dan petunjuk ilahi,
dan bertafakur, nescaya tahulah mereka bahawa sekalian yang tersebut itu sungguh-sungguh perbuatan yang kukuh dan teratur serta sempurna yang tidak boleh terjadi dengan sendirinya ataupun dengan tiba-tiba sahaja, tetapi tak dapat tidak dibuat oleh yang sekuat-kuat dan sepintar-pintarnya, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia kesimpulan yang kita habang tadi. Macam ni punya hadu ada cukup hebat, orang yang buat dia tentu lebih hebat. Dah kita tahu kata Allah Tuhan yang maha hebat, pasal apa kita duk tak mau ikut perintah yang dia turun dalam Quran, yang Nabi dia sallallahu alaihi wasallam duk suruh kita buat? Pasal apa? Dan akan berbuat yang lebih kecil dan lebih mudah lagi, seumpama menghidupkan manusia sekali lagi, tentulah Tuhan kita lebih berkuasa. Kalau benda yang hebat dia boleh buat, benda kecil-kecil jangan cakap dengan dia. Jangan cakap dengan dia, semua dia boleh buat. Kemudian dengan ayat 21 sampai 26, Allah berkata kepada Rasulnya Muhammad, iaitu, wahai Rasulku Muhammad, bekerjalah engkau dengan sepenuh-penuh hati, mengingatkan manusia, mengingatkan batin dan perhatiannya yang telah tidur nyenyak itu, supaya mereka teringat dan terbangun daripada tidur yang nyenyak itu, lalu berfikir dan memerhatikannya. Allah suruh Nabi pergi habaq dekat orang ada ni, mai kita fikir sat, ni ada depan kita ni, lah ni hampa nak kata apa? Kalau hampa kata ada di depan hampa ni hebat, aku nak habaq kat hampa Tuhan lagi hebat. Macam tu. Baik engkau hanya sekadar mengingatkan dan membangunkan manusia itu supaya mereka sedar diri menurut batin dan perhatian yang sahihah dan yang sejati. Batin dan perhatian manusia menurut kejadian yang asli sungguh-sungguh tertarik sendirinya mengikut adanya Khaliknya yang mempunyai kekuasaan yang gaib, kekuasaan yang mengatasi segala sesuatu, tetapi disebabkan oleh beberapa sebab. Batin dan perhatian itu tidur nyenyak ataupun tertutup, maka itulah yang akan engkau ingatkan supaya manusia sedar diri. Dia kata kalau ikut fitrah manusia, memang dah semula jadi manusia, dia akan mengaku kata ada Tuhan dalam alam ni. Manusia mengaku. Dalam Quran sendiri Tuhan kata, wala in sa'altahum khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Kalau kamu tanya depa, siapa yang jadikan depa? La yaqulunna Allah, nescaya depa jawab Allah yang bagi jadi depa. Fa anna yufakun. Tuhan kata cuma yang heran pasal apa depa tak mau ikut Tuhan. Tanya manusia, jangan kata manusia Melayu Islam ni, pitanya hak bukan Islam, hak bukan Melayu no. Pitanya dia lu siapa buat? Dia tunjuk naik ke langit. Dia tunjuk naik ke langit. Makna dia apa? Makna dia mengaku kata ada satu kuasa besar yang buat dia. Allah kata wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kamu tanya depa siapa buat depa? La yaqulun Allah. Pasti depa jawab Allah. Fa anna yufakun. Tuhan kata tapi pelik, pasal apa depa tak mau ikut Allah? Mengaku tapi tak mau ikut. Inilah peranan kamu, wahai Nabi Muhammad, pergi bagi tahu dekat depa ni. Kalau dah kamu mengaku Allah buat kamu kena ikut apa yang dia kata. Pergi bagi tahu, atas pandai kamu lah, kamu bagi tahu ke dia supaya dia turut apa yang Allah kata. Sekali-kali tidak, engkau saya angkat jadi rasul, akan memaksa manusia supaya tunduk dan menurut. Tidak ada hasilnya dan tidak ada baiknya manusia itu tunduk dan menurut kerana terpaksa, dan tidak dibawa oleh kecintaan dan keyakinannya. Itu dia. Tak ada guna kita paksa orang kalau sekiranya hati dia tak mau buat. Tak ada guna. Adalah lebih baik kita bagi dia reti, bagi dia faham, lepas itu dia buat. Kita paksa dia tak faham, tapi kita paksa dia suruh dia buat. Tak ada guna. Pasal apa? Benda tu dia akan buat depan kita, belakang kita dia sudah pasti tak buat. Tapi kalau kita boleh tarbiyah dia, kita boleh didik dia, kita boleh fahamkan dia, pasal apa kita suruh dia buat macam tu? Depan kita, belakang kita, dia akan buat benda yang kita suruh. Inilah yang agama kata. Tetapi orang yang masih kafir, masih engkar juga sesudah engkau peringatkan dan sesudah engkau bangunkan daripada tidurnya yang nyenyak itu, Allah lah yang akan mengazab mereka dengan azab yang besar. Itu dia. Dia kata, tapi kok mana pun akan ada orang yang kita cakap macam mana pun dia tak mau pakai cakap kita. Akan ada orang yang macam ni. Maka janganlah kita susah hati dengan orang-orang yang macam ni, pasal tanggungjawab kita selesai. Allah akan ambil alih tanggungjawab itu. Allah akan bagi yang azab besar kepada dia. Sungguh-sungguh kepada kami jugalah kembalinya mereka itu. Sesudah itu, sungguh-sungguh kamilah sahaja yang akan hisap segala perbuatan mereka itu selama hidup di atas dunia yang fana ini. Tidak seorang jua pun dan tidak satu apa jua pun yang dapat tolong dan membela mereka di hadapan Allah.
ketika mereka hadir ke hadrat Allah Subhanahu wa taala nanti. Wallahu a'lam bi muradi. Dia kata tamat tafsir surah Al-Ghasyiyah. Soalan. Berdosakah orang yang tidak reti baca Quran? Adakah doa orang yang tidak pandai baca Quran untuk ibu bapa mereka diterima Allah? Baik, cerita dia lagu ni. Cerita dia, kita sebagai orang Islam kena bagi reti baca Quran. Kena bagi reti. Walaupun hari ini umur kita dah pi 40, kita tak reti baca Quran, kita kena bagi reti. Macam mana? Macam mana pun. Dicarilah kawan kita ke yang boleh ajak kita baca Quran. Ataupun kita ada duit, kita pergi cari orang yang boleh kita gajikan dia untuk ajak kita Quran. Atau apa cerita sekalipun, kita kena bagi kita reti baca Quran. Macam tu. Pasal apa? Pasal Quran itu kalamullah. Dan dia adalah kekuatan umat Islam sebenarnya. Saya ada satu kawan dulu, dia pun dah sampai umur 40 lebih, tak tahu baca Quran. Sehinggalah satu hari Allah takdirkan dia accident. Dia accident. Satu keluarga accident. Dia patah kaki, bini dia buta mata, patah tangan dan kaki, kemudian anak dia patah tangan dan kaki, kemudian seorang anak dia meninggal dunia, seorang anak dia lumpuh. Accident dengan lori tanah merah. Tak sedar diri. Sebulan lebih duduk terlantak di hospital. Selepas 2 bulan di hospital, balik ke rumah. Balik di rumah berimpun semua dengan bini, dengan anak-anak berimpun balik semua. Atas cadangan isteri dan anak-anak nak buat baca Yasin lah. Mengenangkan anak yang meninggal itu. Anak dia meninggal pun dia tak tahu, apa pun tak tahu. Sebulan lebih. Tak sedar diri. Jadi semua berimpun pakai bawa keluar buku Yasin nak baca. Bini baca, anak baca, dia menangis. Pasal dia tak reti baca. Dia cerita kat saya sendiri, dia kata, Ustaz, buku Yasin hak anak pegang ni Ustaz, dia kata basah lecut. Sebiji buku Yasin tu basah lecut. Sepanjang-panjang duk dengar bini dengan anak duk baca ni, sepanjang-panjang tu air mata duk turun, basah lecut satu buku Yasin. Masa tu tak tahu nak habaq perasaan ni, Allah saja yang boleh tahu macam mana yang duk ada dalam perasaan dia masa tu. Rasa bersalah, rasa menyesal, rasa macam-macam. Sekali dengan dia simpui satu azam dalam hati dia, dia akan panggil orang mengajak dekat dia Quran daripada alif bata ni, sampailah dia reti baca Quran, sampai dia reti baca kitab Jawi ni. Dia buat lepas tu. Dia panggil satu orang main di rumah dia, dia bayar gaji bulan. Main ajak dia. Alhamdulillah, akhirnya dia boleh baca Quran dengan baik, sampai kitab Bahrul Mazi kita ni dia boleh baca dengan baik. 40 berapa dah masa dia accident tu. Maknanya apa? Maknanya orang Melayu kata nak 1000 daya. Tak nak 1000 alasan. 1000 dalih kita nanti bagi. Jadi cerita dia lah ni, kita jangan tanya dekat tu aja. Jangan tanya berdosakah kalau sekiranya kita tak reti baca Quran, doa kita Tuhan terima ke tak? Tak usah tanya macam tu. Yang penting lah ni kita pergi belajar. Setelah kita belajar sungguh-sungguh, kalau ditakdirkan kita tidak boleh kuasai juga, mudah-mudahan Allah ampun kita. Pasal apa? Pasal kita dah usaha. Allah Ta'ala bagi. Nah, macam tu. Baik, yang kedua, adakah doa Tuhan terima? Itu Allah punya cerita. Kita tak tahu doa kita Tuhan terima ke tak, kita tak tahu. Cuma adab berdoa, bila kita minta, kita kena yakin Allah terima. Itu adab berdoa. Nah, wallahu a'lam. Soalan, adakah dibolehkan makmum angkat tangan ketika khatib baca doa semasa khutbah yang kedua hari Jumaat? Dan apa hukum di sisi agama? Baik, tidak ada hadis. Tidak ada hadis yang menerangkan bahawa sunat angkat tangan pada khutbah yang kedua. Tidak ada hadis yang menerangkan suruh angkat tangan. Tak ada. Yang ada adalah Sahih Bukhari, tuan-tuan boleh buka di bawah tajuk semayang jemaat. Khatib sekali berlaku pada zaman Nabi, sahabat Nabi jadi khatib, Nabi duduk ada bawah. Ketika sahabat ni baca khutbah, dalam khutbah yang kedua, doa khatib angkat tangan, Nabi tegur dia. Nabi suruh buat turun tangan. So apa yang kita boleh jawab ialah, bagi khatib ada hadis yang melarang angkat tangan ketika baca khutbah yang kedua. Bagi makmum tidak ada hadis yang kata sunat angkat tangan ketika doa dibaca pada khutbah yang kedua.
Cuma yang ada dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh ni masing-masing lah ulama yang tulis kitab fiqh ni masing-masing dengan pendapat masing-masing. Ada setengah kata doa kena angkat tangan lah dia kata. Maka dia kata wa yusannu. Dia kata dan disunatkan angkat tangan. Sunat itu bukan sunat daripada amalan Nabi. Tetapi sunat penulis kitab itu kata. Baik, jadi kesimpulan dia macam mana? Saya tak angkat. Kesimpulan dia saya tak angkat. Okey? Baik, kalau orang angkat macam mana? Wallahu a'lam. Benda tu tidak disuruh dan kita nak kata salah pun tak boleh. Kita nak kata kena angkat apa-apa pun tak boleh. Saya tak angkat. Pasal apa? Pasal tidak ada hadis yang mengatakan disuruh kita angkat. Pasal apa? Doa itu rukun dalam khutbah. Dia bukan doa macam doa lepas semayang, doa apa ni tak. Dia doa tu doa rukun. Mau tak mau mesti kena baca doa tu dalam khutbah yang kedua. Tak baca, batal satu Jumaat. Saya biasa dengar soal jawab agama dengan Syekh Awang Besar Al-Wastang tu. Dia bertanya soalan ni, dia kata sunat. Dia kata. Dia jawab dalam soal jawab radio, dia kata sunat. Pasal apa? Dia kata pasal doa. Doa memang kena angkat. Dia jawab macam tu. So wallahu a'lam. Terpulang pada masing-masing orang. Dia rasa dia suka macam mana, dia try buat bila macam tu. Apakah cara paling sesuai untuk anak ajak ayah dia semayang? Kacau. Cara paling sesuai untuk anak ajak ayah dia semayang. Macam mana cara sesuai? Saya pun tak tahu nak abang macam mana. Kan? Tak tahu nak abang. Kita sebagai anak nak pergi kat dia kata ayah kena semayang. Tak lagi dia sedekah kita sebiji buta saja. Kita nak pergi nak buat cakap cara tak langsung pun. Duduk sembang ayah kita tahu dia jenis tak semayang. Kita pergi duduk sembang dengan dia, kita kata kemarin duduk sembang dengan kawan seorang. Dia duduk cerita lah kata pak dia ni jenis tak semayang. Dia betul begitu. Kita pun terus berhenti, tak boleh cerita dah. Jadi cerita anak dengan pak ni susah lah. Cerita anak dengan pak ni susah. Rasanya lah, rasa yang paling elok anak tu usah suruh lah. Suruh tu kasang lah kita kata. Pergi cari kawan baik dia lah. Siapa kawan baik ayah kita, pergi cakap dengan dia, kata pakcik jangan abang kat ayah, kata saya abang. Tapi saya minta pakcik, minta jasa baik pakcik, tolonglah. Tolong pakcik kecek ayah saya bagi semayang. Yang tu aja pakcik, tolong jangan abang kat dia benda ni. Begitu. Tapi kalau kawan kita pergi minta tolong tu pun jenis tak semayang juga, jahanam kita. Dia pergi jumpa pak kita, dia kata ni, awak anak hang ni, balik-balik sekali lagi, kita nanti kena. Susah juga. Jadi cerita dia cari cara yang paling baik lah. Macam mana? Wallahualam. Semayang hajat minta kat Tuhan, ya Allah lembutkanlah hati orang tua ni biar dia mau semayang pun buat juga. Cara pergi jumpa kawan dia pun buat juga. Buat bagi banyak-banyak sikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dia perkenan doa kita. Sekali minta dia tak perkenan, mungkin 2 kali, mungkin 10 kali, mungkin 2 tahun minta baru Tuhan bagi. Mungkin, tapi kita jangan rasa putih asa minta. Dan kita cerita Imam Bukhari. Imam Bukhari beranak keluar mai mata buta. Imam Bukhari tu beranak keluar mai mata buta. Sampai umur 2 tahun baru mata dia celek nampak. Dalam tempoh 2 tahun daripada hari lahir mata dia buta tu, mak dia satu orang yang cukup solehah. Semayang, satu orang yang cukup kuat beribadat kepada Allah. Semayang hajat, minta dekat Allah ni Allah yang mengetahui. Harapan tinggi menggunung. Minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala nampakkan mata anak dia. 2 tahun satu orang mak kepada imam besar. Doa yang mak tu pula salihah ni Allah yang mengetahui. 2 tahun dia minta. Baru Allah makbul doa dia. Barulah Allah celekkan mata Imam Bukhari. Boleh tengok keadaan keliling dia. Sabak muadah. Benda-benda baik ni sabang muadah. Ada sabang, Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana ladzina
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب